Okay. Hi guys. Okay. Kita tunggu dalam 2-3 minit jap. Kita banyakkan lagi viewers kita. Okay, hi, good afternoon, selamat tengah hari, assalamualaikum semua. Okay, saya Shi, your moderator untuk hari ini. Dan bersama dengan saya, Sister Suryana. Suryana, hi. itu nama saya. So, Sister Suryana merupakan nurse manager di Nursery Avicenna Women and Children Specialist Hospital. So, Sister sihat Sihat, alhamdulillah. Okay, dah makan semua dah Dah. So, okay, hari ni kenapa kita orang dengan baby-baby cute semua ni? Sebab kita orang nak cakap berkenaan dengan postnatal talk. So, postnatal talk ni kita akan buat, insya-Allah kita akan buat orang kata continuously punya program. Dan hari ni kita akan membincangkan mengenai topik yang orang kata penting jugalah dalam postnatal punya talk. Betul. Which is breastfeeding, mom returning to work. Betul. So untuk orang kata mengulas lebih lanjut, sister boleh explain sikit mengenai orang kata first thing to do berkenaan dengan breastfeeding untuk ibu yang akan kembali bekerja selepas pantang. Alright. Okay. Terima kasih Shi. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Alright. Okay, boleh panggil saya Su. Sister Su lah. Sister Su. Okay, alright. Alright. So, macam Shi tanya tadi, soalan yang pertama, apa yang paling penting tu? Betul. Okay, yang sebenarnya paling penting kita punya mind. Mindset kita. Yes. Okay. Mindset kita. Alright. So siapa yang pernah ada experience sebelum ni memang rasa emotional sikit. Betul. Nak tinggalkan anak, nak letak sedih. pakai pengasuh, Betul. kan nak balik. So sebelum bukan setakat kita nak preparekan baby je. Kita ni mami ni pun kena prepare Diri juga. sendiri kena prepare. Yes. Okay. Penting diri sendiri dulu. Alright. So baru kita boleh next step kita nak buat preparation lain. Okay. Okay? Alright. Bertenang. Kena bertenang sikit. Okay. Okay. So untuk macam okay, saya dah orang kata dah bakal menghabiskan saya punya tempoh berpantang dan saya insya-Allah dalam 2 minggu lagi macam tu saya akan kembali bekerja. So apa benda yang pertama sekali yang saya perlu preparekan diri saya? Okay, alright. So, bila kita dah ready, so kita boleh pergi ke next step, yang tu kita kena sediakan peralatan. Alright. Okay, ada beberapa peralatan. So, yang pertama tu kita kena ada bekas untuk simpan susu ibu tu. Okay. So, bekas tu banyaklah. Banyak ada spesifikasi yang orang kata tertentu ke ataupun yang recommended ke ataupun Betul. Kalau nak bekas untuk simpan susu tu, sama ada botol susu kaca ke, botol susu yang plastik ke. So kalau yang plastik tu kena ada BPA free lah. Okay. Alright. So selain botol, kita boleh pakai breast milk storage bag yang plastik punya tu. Plastik. Okay. Ada kita ada sampel kat sini. Alright. So macam tu. Plastik bag yang macam ni. So yang ni single use. Single use pakai buang. Buang. Okay. Betul. Alright. Jangan digunakan semula. Jangan Alright. Alright. So lepas kita dah ada bekas, okay, kita kena cari bag pula. Storage cooler bag. Cooler bag. Yes. Okay. Cooler bag. So yang ni contoh cooler bag yang ada. So cute, dia very small dan kena compact lah. Bukan dia pakai yang macam pergi piknik tu kan. So betul. pakai yang ni macam very compact untuk senang kita bawa pergi kerja lah kan sister. Betul. Kalau ada yang tali tu nak gantung Senang kan, sikit senang untuk kita sikit. So bawa. dia macam ni cooler bag Yes. So dengan bila dah ada cooler bag, kena ada ice pack lah. Ice pack, yes. Sediakan ice pack. Okay. Alright. So lepas tu next tu kita kena ada breast pump. Breast pump, yes. Breast pump ke So, important juga. So ada apa-apa orang kata breast pump kan banyak kita tengok kan. Ada betul. yang single, ada yang double, lepas tu ada yang manual. So ada yang sister boleh alright. suggest? So bila nak cari perkara yang kita nak kena tengok bila nak cari breast pump ni, first tu kita kena tengok kita punya bajet lah. Bajet, okay. Yang tu yang paling penting. Kan? Okay. So kita punya bajet. Alright. Sebab setiap macam single, double, hands free semua harga lain-lain. Betul. So kita kena tengok bajet dulu. Okay, so nombor 2, kita kena tengok mana yang sesuai. So kadang-kadang kita pergi kat kedai bayi, ada yang bagi kita cuba pun. I see. Okay. So you boleh cuba yang mana satu you sesuai, ataupun you tengok viewers ke kan. I see. Ada punya feedback. yes, feedback. Okay. So maknanya kita kena buat survey lah. Yes, kita kena survey. Okay. Betul-betul. So Alright. you nak decide you nak double pump ke, nak single pump ke, you nak hands free ke, tengok pada masa balik tu you bekerja tu macam mana.
I mean you punya orang kata job scope tu memainkan peranan juga. Betul. Kan? So macam kalau kalau kita bekerja orang kata dalam environment yang kena pergi keluar-keluar benda semua, mungkin ada banyak bergerak ke. Respon yang sister suggest then yang tu prefer yang hands free punya lah. hands free punya breastfeeding electric punya. Electric punya. Yes, okay. Electric punya ataupun yang hands free punya. Cuma bila ada kadang ada orang kata mitos kata kalau macam breastfeed electric pakai electric punya pump tu, so dia tak empty the breast. So macam mana tu sister? I mean, kalau betul, ada macam lagi kalau macam hands free pemilihan yang salah ke kalau kita buat kan? Okey. So kadang-kadang kalau kita rasa breast kita tu tak penuh tak kosongkan sepenuhnya tu, kadang-kadang kita tengok dia punya shield tu. Oh, okey. Size shield dengan breast. Okey. So kadang-kadang terlampau kecil atau terlampau besar, so dia tak boleh nak keluarkan dengan bagus. Pengeluaran susu dengan bagus. Pengeluaran susu dengan bagus. And then tapi kalau let's say macam semua pun dah okey, tapi you rasa breast still lagi tak kosong lepas dah pakai yang electric punya, you boleh pakai manual. Perah pakai tangan lah. Untuk kosongkan. Hand expression. Yes, hand expression. Okay. Tapi kalau yang macam pakai beli yang untuk single pump tu, so kita boleh suggest lagi satu benda. Okay. You pakai ni. Kita panggil milk collector. Okay, this one is milk collector. You guys nampak milk collector. So actually milk collector ni banyak kan sister? Dia betul. kat luar tu. So and then dia punya ni is silicon. Dia bukannya apa tu glass ke plastik. So benda ni silicon boleh picit-picit. Okay. And then tunjuk. So apa function dia? So yang ni masa tengah pakai yang single pump tu, tengah pump satu breast, another breast tu you boleh pakai yang silikon ni. So saya tunjuk cara. So yang ni, yang dia punya ni kita kelepekkan macam ni. So dia jadi macam ni. Okay. Alright. Kita pinjam satu breast ni kejap. So nipple yang ni letak kat tengah-tengah. Kita picit dulu. Korang nampak kan? Boleh. Di depan. Okay, so picit. Okay. Lepas. So nanti dia akan suck lah. Dia akan menyedut kat skin. Okay. Dia akan sedut. Alright. So after that kita akan lekapkan dia macam tu. So nanti dia akan stick. Dia punya function is akan orang kata mengumpul orang kata pengeluaran susu yang di sebelah sana kalau menggunakan single breast pump. Betul, nak jimat masa kan. So tak adalah susu tu mengalir keluar, dia membazir kan. Okay, alright. Actually milk collector ni boleh pakai juga masa kat rumah kalau you tengah breastfeed, another breast. Sebelah breastfeed anak, sebelah lagi boleh buat collector. Yes. Kalau ada leaking ke kan, boleh pakai yang ni. Alright. Okay. So and then if let's say orang kata berguna jugalah kalau pakai single breast pump pun kan. Betul. Even kalau nak pakai single pump pun boleh je. Sebab ada lagi satu kita boleh pakai yang silikon ni. I see. Milk collector ni. Tapi milk collector ni dia tak adalah kosongkan sepenuhnya, dia just nak membantu kita mengurangkan masa nak pump another breast tu. I see. Okay, dia tak adalah keluarkan sepenuhnya. Betul. So dah habis contoh belah kanan dah habis, kita dah pakai milk collector ni, dia dah keluarkan lah juga. I see, okay. Dia membantu jugalah sebenarnya. Membantu menghematkan masa. Alright. So macam kalau saya dekat orang kata dekat tempat kerja, sebelah saya punya cubicles tu lelaki. Macam mana? Apa cara nak buat tu sister? Ataupun macam kena buat partition tu lagi besar ke? Kena ada apa-apa macam boleh cover ke? So tu barang yang seterusnya tu kena ada nursing cover. Nursing cover. So nursing cover pun banyak. Contoh tak salah saya tengok. So ada yang jenis poncho, ada yang jenis macam apron tu kan. Ikut tak kisah, janji dia tutup. So kita punya tujuan tu nak tutup. So ikut you nak mana, yang mana satu pun tak kisah. So tak kisah janji menutup tak adalah orang sebelah intai-intai tak nampak lah ya. So kalau dia intai pun tak nampak pun. Intai pun tak nampak. Okay, itu orang kata kita dah discuss cara-cara orang kata peralatan yang kita memang perlu. First thing yang kita nak masuk bekerja lah, benda yang kita perlu. So and the second pula is apa yang perkara yang paling penting? Okay, yang nombor 2 tu kita macam mana kita nak simpan susu yang kita dah perah tu. Betul. Susu yang kita so bila kita dah perah susu tu, botol tu kita kena label lah. Kena label. So kita letak nama, tarikh dengan masa. So function nak label ni sebab kita nak ambil yang mana satu dulu, first in first out. So kita tak adalah kita pump yang baru pump kita ambil, yang dah lama tu kita pakai kan. I see. First in first out. Alright. So nombor 2, bila nak simpan tu dalam fridge kat rumah tu, kena
kawasan yang paling sejuk. Paling sejuk tu dekat fridge paling belakang. Paling belakang sekali. So kalau fridge tu ada 2 pintu, yang mana satu? Saya ada dua pintu punya fridge. So yang bawah. Tak kisah kalau nak bekukan letak kat atas tapi belakang. Kena paling belakang. Paling belakang. Kenapa ya? Ada reason? Sebab kita nak maintain, kita nak ambil suhu yang paling sejuk. Okay. So kalau kat pintu tak digalakkan lah, sebab kat pintu tu bila kita buka memang suhu dia turun. Kat pintu kalau boleh kita tak galakkan letak dekat dalam dan paling belakang. I see. So kadang-kadang kita haus sejam sekali kita buka tutup. Betul. Kalau ada anak lain kan, kejap buka. Betul. So dia punya suhu kita dah berubah. So kita letak yang paling belakang sekali. So and then orang kata apa tu, kalau macam misal kata berapa pula amount yang kita nak simpan dalam susu, dalam apa bekas tu. Macam mana saya nak tahu berapa banyak anak saya minum? Macam mana saya nak? Alright. So actually depends, tengok space masing-masing dalam fridge tu. Okay. Kalau space you besar, you nak letak siap-siap dah masa nak simpan tu, ikut contoh anak minum 3 ounce kan. So setiap satu bekas tu nak simpan dah 3 ounce nak simpan boleh. Tapi kalau macam space tak banyak ataupun susu terlampau banyak, you nak letak sekali dalam satu botol 8 ounce pun tak apa. Sebab nanti sebelum nak pergi pengasuh, kita preparation tu kita asingkan siap-siap dululah. Okey, tapi boleh pakai another botol lah. Okey, kita asingkan nantilah kemudian. Betul. And then kalau macam orang kata itu bab menyimpan pula. Orang kata rutin dia pula, dia punya schedule baby tu macam mana kita nak tahu. Contoh macam kalau kat rumah kita direct breastfeed kan, macam kita nak simpan berapa, macam kita nak measure. Okey. So bila permulaan tu at least 3 ounce lah kita try. Contoh kita try 3 ounce. So bila anak you try bagi, dari situ boleh nampak anak cukup 3 ounce nak ke, ataupun bila tak cukup kita extrakan lah. So kena tengok setiap anak lain-lain. So macam adakah kita perlu buat macam nota jasa mungkin pada awal-awal kita buat nota dulu. Betul. Kita nak tahu. Yes, betul. Macam anak kita tidur macam pukul 9, lepas mandi tu kita dah bagi dia 3 ounce. Lepas tu insya-Allah bangun pukul 12 kita bagi dia 3 ounce lagi kan. So kita buat jadual macam tu lah, sisa senang kan. Let's say kalau dia minum 3 ounce, kita nak lebihkan sikit pun boleh masa kat atas pengasuh tu in case. You takut susuran dia minum tak lebih pula kan. Nanti satu hal pula nak kena hantar pengasuh. And then okay, macam itu dah jadual, kita dah tahu budak minum berapa ounce semua, and then bila timing dia setiap fridge and then setiap fridge pula macam lain tempo. Macam kita, macam saya 2 pintu, ada setengah orang 4 pintu kan. Betul. Patut ada orang lagi pakai deep freezer. So macam mana dia punya, dia ada jadual. Kalau boleh kita boleh share jadual untuk simpan susu tu. So dalam jadual tu dia ada untuk room temperature, dia ada untuk aircon, ada untuk 1 fridge, 2 fridge, deep freezer. Okay, try. Okay, kita try kejap kita share gambar sikit. Okay, saya rasa untuk yang Facebook kita tak boleh nak share, tapi untuk kalau untuk Instagram penyimpanan susu. Nampak ke korang? Terbesar sikit. Terbesar lah you all. So at least tak apa. Saya explain je lah. Kita explain je lah. Okay. So kita ada yang kalau dekat room temperature, yang tak ada aircon boleh tahan 4 jam. Okay. Kalau yang ada aircon boleh tahan 8 jam. Alright. So kalau dekat fridge yang 1 pintu dekat tempat beku tu boleh tahan 2 minggu. Kalau yang 2 fridge, 2 pintu yang dekat tempat beku tu boleh pakai 3 bulan. Alright. And then untuk fridge yang 1 pintu ke 2 pintu dekat bahagian bawah tu boleh tahan 3 ke 5 hari. Kalau misal kata kita dah perah daripada ni, so boleh simpan kalau kat pintu bawah tu 3 hingga 5 hari. Betul. Kalau misal kata lebih tak menggunakan, orang kata dalam tempoh 5 hari tu boleh bekukan naik ke atas. Dia boleh tahan 3 bulan. I see. Lepas tu ada lagi satu yang paling lama, yang fridge besar lah, deep freezer. 6 bulan. Tu boleh 6 bulan. Deep freezer lama ya. 6 bulan. Betul. And then ada lagi ke situ? Ada. Kalau yang ada orang tanya kan, saya pump pukul 10 pagi.
Lepas tu saya pam lagi pukul 2 petang. Okey. Boleh campur ke? Hari yang sama? Hari yang sama. Okey, boleh campur? Okey, sepatutnya digalakkan tak boleh. Tak boleh campur, okey. Kalau boleh janganlah. Okey. Tapi kalau tiba-tiba hari tu bawa tertinggal satu botol je ada. So terpaksa juga campur. Boleh campur tapi make sure suhu sama. Maksudnya waktu solat fardu So make sure Suhu sama maksudnya daripada pukul 10 tu kita pump terus masuk dalam chiller. So maknanya pukul 2 tu kita pump juga. Kita masuk dalam chiller untuk seketika dan make sure dia punya temperature tu sama. Yes, temperature sama dia boleh Baru campur. boleh campur. Okey. Betul. Okay. So kalau cara-cara ni tu boleh dicampur lah. Tapi boleh. tak digalakkan lah. Kalau boleh jangan campur lah. Tak Tapi digalak- kalau dah terpaksa nak campur dan kena buat macam tu lah. Samakan suhu dulu. I see. Okay. Kalau macam apa tu tips orang kata simpan susu tu dalam fridge tu. Macam sometimes kadang-kadang macam kalau kita pump lepas tu kita bubuh je dalam mix storage tu, kita letak je gitu. So ada cara-cara tips ke? Kena Okay. So kalau macam nak jimat space dekat dalam fridge tu, kan kalau pakai botol dia makan Menegak. space. Betul, betul. menegak. So kalau kita pakai plastik susu ni, Okay. so kita melintangkan dia. Flatkan dia. Okay. Kita flatkan dia. So kita flat and then kita bekukan. I see. Okay. Alright. So bila kita dah flat kita bekukan tu, dia akan jadi macam satu leper macam tu. Okay. Sebab dia dah keras, dia akan jadi lepeh lah. So dia leper. So bila leper tu dan kita boleh susun lah kat dalam fridge tu jadi macam buku tau. So tak adalah makan banyak sangat space tu. So dia cantik je susun macam tu kan. Macam ni ke, nak macam ni ke kan. So itu jimat space sikit lah daripada pakai botol. Okay. So untuk susu pula kan. So bila kita dah simpan apa semua tu, so kalau better kita simpan, lepas kalau contoh kat office saya, saya tak ada orang kata tak ada peti sejuk. So macam mana yang saya perlu buat? Saya letak kat dalam cooler bag tu. So balik saya akan terus ke chiller saja ataupun boleh terus ke freezer ke atau macam mana? Okay. So kalau kat tempat kerja tak ada fridge ataupun tiba-tiba ramai pula yang Letak pam makanan dalam tu kan? Letak makanan ke, Buat stok. Okay. buat stok ke, Okay. banyak sangat air batu dalam tu Alright, kan. okay. So you tak nak kacau dan you boleh letak dalam cooler bag. Okay. Cooler bag ni kalau you letak keliling semua ada ais, Okay. boleh tahan 12 jam. Oh, okay. Boleh tahan 12 jam kat dalam ni. Alright. Tapi kalau yang kat tempat kerja, kalau ada fridge, you jangan bekukan tau susu tu. Oh, okay. Sebab Lepas tu letak letak kat bawah. Because kalau terus letak kat freezer kan dia akan mengeras je. So bila kita balik rumah pun nanti dia akan keras je. Bila kenapa kita tak bagi Tak galakkan, tak galakkan letak kat tempat beku sebab bila you letak kat tempat beku tu, on the way you nak balik, you letak dalam cooler bag tu, Okay. susu tu dah cair sikit tau. Ya. Yeah. Kalau jam pula kan. Tiba-tiba kita nak singgah isi minyak pula ke macam mana nanti? Betul. Oh, okay. So maksudnya secara automatik susu yang beku tu you dah cairkan. So meaning memang dah orang kata dah kena habiskan. Yes. Okay. Sebab kena tahu susu yang beku selepas dicairkan kita boleh pakai 24 jam je. Ya. Okay. So tak payah susah-susah kat tempat kerja jangan bekukan. Letak je kat chiller. I see. Kat fridge bawah tu lah sebab dia boleh tahan 3 ke 5 hari and then bila you bawa balik letak dalam cooler bag, bawa balik after that you nak bekukan boleh. Okay. Masa tu baru betul boleh bekukan. So maksudnya lepas you pump dekat tempat kerja, you jangan letak kat dalam freezer, you pergi kat chiller dulu. Sampai rumah baru letak kat freezer. Betul. Sebab dia punya proses tu kalau kita terus masuk ke freezer, kita akan terus bekukan dia. Lepas tu bila dia sampai balik rumah tu takut akan orang kata cair. So kita dah tahu dia jadi macam tu. Betul. Consider kita dah tahu dan dia boleh pakai 24 jam je. Sayang ya. Sayang lah. Lepas So, tu you dah cairkan, you balik rumah you letak kat beku balik pula. Salah lah dia punya. Salah. Okay. Salah. So flow dia memang salah kat situ. So kalau you guys, sorry kalau you guys ada apa-apa soalan, korang just boleh drop dekat komen bawah tu. InsyaAllah nanti end of the session kita orang akan cuba menjawab soalan korang tu. So kita the next tadi kita cakap pasal peralatan. And then kita cakap pasal storage susu. Next is orang kata preparation pula. Kita nak hantar pula susu tu kepada pengasuh. So ada apa-apa tips ataupun Okay, so bila kita nak hantar kepada pengasuh susu ibu tu, okay, daripada kalau yang siapa simpan daripada tempat beku lah. Okay. So daripada tempat beku tu kena turunkan semalaman dekat fridge bawah. So
masa tu you all dah tahu dah berapa anak minum kan. Betul. Ambil yang nak bawa ke pengasuh je. Yang perlu saja. Yes. Contoh macam hari tu kita dah check, contoh macam satu hari tu dalam 3 ounce tapi 5 kali penyusuan. So kita hanya bawa yang perlu saja. Betul. Kita bawa ekstra ke? Extra sikit boleh lah. Sepatutnya okey, extra, boleh. boleh. Letak extra sikit lah. Nanti kan anak kat rumah pengasuh menangis tak dia susu pula kan. Betul. So and then kalau macam perlu tak kita rendamkan dengan air panas ke ataupun atas dapur ke atau okay. Alright. So let's say kalau macam sepatutnya kita turunkan semalaman kan. Let's say lah hari tu balik kerja penat, lupa kan. So esok paginya tu boleh rendam pakai iPad yang mengalir yang dekat sini biasa tu lah iPad yang mengalir. So dia dah cair tu, then you boleh prepare kat pengasuh. So kita bila nak hantar pengasuh ni kita mudahkan kerja dia. Jangan bagi susu beku kat dia. Ya. Nanti kan? Untuk dia cairkan tu mengambil masa lama pula. Sebab nak cair kan? Tu betul. Ambil masa baby dah nangis nak cairkan susu lagi. So kalau boleh cairkan siap-siap and then hantar ke rumah pengasuh. So and then susu yang kita dah cairkan tu adakah boleh digunakan semula dalam tempoh 2-3 hari ataupun misal kata saya hantar susu kat 12 ounce. 12 ounce. So yang pakai hanya 6 ounce je. So lagi 6 ounce. So saya boleh pakai. Oh okey. So kalau ikutkan macam tadilah saya cakap kan, once dah cair dia boleh guna 24 jam je. Tapi 24 jam tu kena letak dalam fridge lah. Chiller bawah tu lah. Chiller, letak dalam chiller dan boleh guna 24 jam. Let's say kalau balik daripada pengasuh ada balance dan tak boleh pakai lah sebab dia dah tak sesuai untuk bagi kat baby kita lah. And then susu tu tak boleh dibekukan balik ataupun simpan balik dalam fridge, memang tak boleh. I see. So misal kata dekat rumah pengasuh tak dibekalkan warmer kan, sekarang kita ada make warmer kan. Betul, so tapi kita hanya ada air yang pedapis yang sejuk beku panas tu kan. So apa yang kita terus rendam, lagi-lagi kita pakai plastik macam ni. So kita just boleh terus rendam dalam air panas ke ataupun macam mana? Yes. Okey, kalau tak ada make warmer, boleh pakai, kita panaskan dengan air. So dia ada nisbah tau. 2 nisbah 1. So 2 air panas, 1 air sejuk. So cawan tu lah. Yes. So you ambil je, dia tak ada measurement mana-mana. Ikutlah contoh you ambil 1 mug. 1 mug, so 2 cawan air panas, 1 cawan air sejuk. So tak boleh dipanaskan atas dapur? Atas dapur tak boleh, dalam microwave pun tak boleh. Okay. So and then macam kalau panaskan dengan totally air panas yang berasap-asap pun tak boleh. Yang tu kena cakap. Tapi masa dia panas lah, tak boleh. Tak boleh. Pasal berasap kan panas. You tak campur dengan air sejuk, you 100% pakai air panas tu, tak boleh. Sebab kalau panas kan cepat cair. Betul, kadang-kadang tu kena bagi tahu dekat pengasuh betul-betul lah. Sebab kita takut dia nak cepat dan letak pakai air panas. Betul. So kat situ nanti nutrition boleh mati. Okey. So sayang betul. Kita dah faham benar-benar. Betul. Okey. Nanti tak dapat pula nutrition tu kan. Once kalau misal kata kita dah panaskan, kita dah sejukkan lah. Kita dah sejukkan dan kita nak masuk ke proses pemanasan. So sometimes kita tengok milk tu, susu tu atas lapisan dia berbeza, bawah lapisan dia berbeza. Betul. So kenapa macam tu? Adakah air basi ataupun susu tak elok? Tak elok? Okey. Macam mana? Okey, sebenarnya susu ni dia ada 2 komposisi dia. So dia ada susu awal, susu akhir. Yang susu awal tu yang mana dia ada macam mostly dia air. Dia ada nutrition jugalah. So yang susu akhir tu yang lemak, banyak lemak. So kalau sampel korang boleh nampak tak? So tunjuk. yang kalau korang tengok saya tengok kat Facebook dulu. Nampak tak? So macam atas dia tu selalu lemak tu naik kat atas. Nampak tak? Atas ni macam ada lemak. Lemak sikit. Macam tu colour lain. Lepas tu dia punya bawah tu colour lain. Nampak tak korang? Okey. Ni sampel Alright. So elok ke susu ni? Elok. Boleh dipakai lagi lah. Boleh. Lemak tu yang bagus tu, naikkan berat badan tu. I see. Okay. So bawah ni hanyalah lebihan air lah. Betul. Tapi still masih boleh berguna. Guna. So that's why bila Uncle cakap juga dengan pengasuh, sebelum nak bagi tu, lepas dah panaskan tu, kena satukan 2 jenis susu tu. Susu awal dengan susu air tu kita kena mixkan. So saya perlu
goncang ke, like goncang macam tu ke ataupun macam mana? Kalau saya lembut. pakai, Contoh ni contoh, kita pakai air je. So you jangan goncang macam ni, macam nak buat milkshake pula kan. Oh, tak boleh goncang. Okey. Tak boleh. Cara yang terbaik is kita gentle je. Okay. Kita buat bulatan. Macam ni okay. Gentle. So sebab dia ada protein dalam susu ibu ni. So kita tak nak jangan kacau dia. Jangan kacau dia dengan menggoncangkan begini. Hanya just like macam tu saja. Okay. Very gentle. Very gentle je Okay. Alright. Okay. So kalau macam tadi preparation untuk susu. So kalau macam ada apa-apa lagi tak untuk susu? Susu kalau dah lepas dipanaskan tu boleh pakai sejam je. Tu antara yang kita kena train pengasuh lah. Maknanya kena bagi susu tu betul-betul ikut jumlah bayi tu minum. Ya, betul. Kalau lebih terpaksa buang lah lepas kalau lebih sejam. Yes, lepas dah panaskan sejam je boleh pakai. Tak habis dan kena buang lah. I see. Tapi sayang So kalau korang and then kita tanya juga feedback daripada pengasuh lah kan. On the first day dia hantar tu kan berapa anak saya berapa banyak minum. Betul. And then untuk yang tadi tu preparation on susu. So now kita masuk ke train anak. Betul. Nak train anak tu, nak bagi susu perlahan tu. Macam mana kita nak train dia? So kita direct breastfeed kan. So after this kita akan pakai botol kan. So macam mana kita nak train? Alright. So the best, at least 2 minggu sebelum masuk kerja. So kita bagi kita train anak kita tu 2 minggu sebelum masuk kerja. So baby ni dia ambil masa juga untuk dia. Kita pun nak train dia. Betul. Masa. Bagi dia masa. Ibu jangan panik bila macam dia tak nak, dia refuse. Refuse, tak nak kan. So tu biasa tau. So bagi dia masa. So macam mana kita nak train dia dalam masa 2 minggu tu? Kita kalau nak Google boleh Google, dia ada jadual. So kita ikut by 3 hari. Ataupun dah hujung tu nak buat 4 hari pun boleh. I see. So 3 hari yang pertama tu, hari pertama sampai hari ketiga tu you cuba sekali je. Maksudnya menyusukan dia pakai botol untuk sehari dalam sekali. Okay. Contoh pagi, awal pagi, pukul 8 pagi you bagi botol susu. Okay. Cuba. Alright. So after that you sambung dengan breastfeed. Direct. Okay. Kita kena bagi masa untuk dia. So dalam masa 3 hari tu sekali je sehari. Okay. Lepas tu next lagi 3 hari, next another 3 days tu, hari keempat sampai hari keenam tu kita naikkan jadi 2 kali. Pukul 8 and then tengah hari pula. Okay. Alright. Dan seterusnya daripada 2 kali kita naikkan 3 kali. Lepas tu kita naikkan 4 kali. By the time akhir yang 4 kali yang terakhir tu kita dah boleh dapat the whole day, katakan macam dalam 8 jam dia minum totally susu botol. Ambil like susu, bukan kita direct breastfeed lah. Betul. Susu perlahan. So kita dah tahu berapa banyak dia minum, berapa banyak dia akan so kita dah boleh tahu berapa banyak dia nak simpan. Next day kita nak orang kata nak store dia pula kan. So and then macam orang kata nak mendapatkan puting ataupun botol yang terbaik tu, yang itu ada tips. Okay, kalau you tanya saya, kebanyakan baby yang menyusu badan ni dia suka, actually setiap baby lain-lain lah. Betul. Setiap baby lain-lain. So you kena tengok. Okay, kalau anak pertama pakai brand A sesuai, tiba-tiba anak kedua tak nak, so jangan panik. So you kena try and error setiap botol. Tapi kebiasaannya diorang suka yang puting lembut sikit. Putih lembut sebab dia menyerupai macam breast kan, breast. So kalau you masih nak cari tu, rasa kalau macam puting tu keras sikit, then better you cari option yang lain. Dia orang katakan memang kena try and error lah benda ni. Sebab baby kita pun, dia tu pun tak bercakap kan. So kita tak tahu macam mana dia punya penerimaan terhadap botol susu tu. So and then kita always try and error lah. And then penjagaan bayi tu, misal kata kalau sebab sekarang kan banyak botol susu dengan anti-colic semua and dia punya dia ada step, ada orang kata puting tu sendiri kan. So misal kata kalau tak sesuai ke apa ke, baby akan stress. Betul. Yes, betul. So stress. Kita kena kenal anak kita lah. So kena tengok kalau you dah try macam seminggu you dah try dia memang tak boleh dengan botol tu, then tukar. Sebab kadang-kadang mungkin puting dia lubang tu kecil untuk dia nak lubang besar sikit, mungkin sebab kita dah biasa breastfeed, flow laju. Betul. So
Sebab kadang-kadang ada yang botol yang menyerupai breast. So dia bila kita tuang macam ni kan, tonggingkan dia dia tak menitik. Dia tak menitik. So bila baby tu kena hisap kuat sikit baru keluar. I see. So kadang-kadang benda tu boleh buat baby fries jugalah. So sebab dia guna energi banyak. I see. So at least kita kena bagi susu tu keluar sikit. Baru macam kata dia bagi hint dia bagi clue dekat baby kan, susu tu ada, so dia akan menyedut dengan lagi kuat lah. So betul. Kalau macam botol yang tadi tu, macam kalau tonggingkan tak ada keluar susu, so baby akan jadi frust, dia akan menangis, dia akan lapar kan. So pemilihan tu kena tengok jugalah, kita kena try and error juga ya. So and then on penjagaan bayi pula, pengasuh. Pengasuh. Kena tanya juga dia macam mana nak. Betul. Kalau nak cari pengasuh tu, tips dia. Kena terus terang bagi tahu. Okey, saya nak hantar anak saya pakai susu perahan. You willing tak untuk handle susu perahan? So sebab ada setengah tak nak. So you kena tanya dulu. Kalau dia willing, then kita ajar, kita bagi tahulah. Alright. So tu satu. Nombor dua, kalau you boleh dapat cari pengasuh yang dekat dengan tempat kerja, tu memang extra bonus lah. Because dekat, senang dekat. Kan? So bila time rehat you boleh pergi. Kalau tak cukup susu, bukan tu tengok anak. Mana-mana pun boleh. Actually kita bagi dia direct breastfeed lah. Okay, direct breastfeed. So masa time rehat kita balik rumah pengasuh, kita direct breastfeed dengan dia. So tu kalau dekat. So that one untuk pengasuh, kita kena at least bagi tahu dia yang kita nak hantar anak pengasuh, kita nak hantar anak umur 2 bulan, yang kita ni bagi susu badan. Betul. So kalau macam kat tempat kerja pula, ada tips tak? Macam mana kalau nak perahan di tempat kerja? Okay. So kalau dekat tempat kerja, first kena jumpa bos dulu. Kena jumpa bos dulu. So kena jumpa bos. Masuk kerja tu jumpa. Okay, so bagi tahu. Okay bos, saya ni ibu yang menyusu. Okay, so masa time kerja saya mungkin akan pump susu. Tapi saya akan pastikan masa saya pump tu tak akan mengganggu kerja. Betul. So dia tak effect langsung kalau kita ambil masa 10 minit untuk pump tu, insya-Allah kita punya kerja tak dapatkan support daripada bos. Selain daripada bos tu, kawan-kawan juga. So macam kita at least kita bagi timing. Okay guys, pukul 9 saya akan breast pump pukul 9 and then next session pukul 12. So kalau ada apa-apa mungkin boleh bagi tahu sebelum that timing ke macam tu kan, at least dia orang pun faham kan, tak ada mengganggu kita. So and then tempat pula, kalau misal kata macam saya kata tadi, sebelah saya kubikel saya lelaki. Okay, kalau macam tadilah, kalau you rasa kita ni kena confident. Alright. So jangan malu-malu. Kita perah susu ni bukan satu kesalahan. Kan? Okey, betul. Kadang-kadang orang tengok macam, apa ni? Kau buat apa ni? Kenapa perah susu kat sini kan? So kita nak buang mentaliti masyarakat tu susah. Kita nak puaskan hati semua orang pun susah. So kita kena confident. Kalau kita rasa kita buat benda yang betul, dan kita tak perlu risau. Betul. Kita tak perlu takut. Dan kalau you confident, depan meja you tu lelaki, you nak pump, you pakai nursing cover, then proceed. And then kalau dia macam still juga nak bercakap, kenapa you pump? Malu. So at least cakap, saya macam mana nak cakap sorry saya terpaksa buat ni demi anak saya. Macam tu. Ini adalah makanan untuk anak saya dan saya terpaksa lakukan. Betul lah. Cakap saya buat tak ada nampak apa-apa pun. Betul. Tak ada menonjolkan apa-apa pun. Tidak menonjolkan apa-apa pun. So saya rasa tidak salah untuk saya nak pump susu di meja saya. Betul. Sebab kadang-kadang tak semua tempat kerja ada tempat khas untuk pump. Betul. Kadang-kadang kalau kat surau pun time rehat tu kadang-kadang ramai yang pump. So ada juga yang pernah pump dekat dalam toilet. Jangan tak. Tak sesuai lah. Tempat nak pump tu kena tempat you selesa, bersih,
dan tak mengganggu kita. Tangan kita. Sama kita pun produce milk. Betul. So kalau kita produce kat tempat yang macam tak disarankan pun nanti sekarang tak elok lah kan. Dan sama environment tu pun mengambil kira juga kan. Betul. So kalau kita macam happy bila kita buat kat tempat kerja kita, so macam kita pengeluaran susu pun lagi berkualiti, lagi banyak. Betul. Bila kita nak pump susu kat tempat kerja, you duduk kena selesa. Betul. You jangan stress, you kena relax. So saya bagi tips, kalau you nak melancarkan lagi pengeluaran susu tu, you boleh tengok video anak. You letak depan tu video anak. Tak apa, dia keluarkan dia stimulate. Dia akan lagi macam okey. So you tengok gambar anak ke, you tengok video anak ke. So dia keluarkan macam satu hormon love. Hormon oxytocin tu yang keluar. Dia jadi banyak dan kita pun happy, ceria. And daripada situ pengeluaran susu tu lagi lancar. Lepas tu lagi satu, jangan bila you tengah pump tu kan, sibuk nak tengok berapa amount yang berapa dah keluar ni. Saya kadang saya ada goal saya sendiri. So saya pukul 9 pagi saya kena ada goal. Saya kena setiap perahan saya kena dapat 5 ounce. So jangan tengok. That's why saya kata relax je. Cari cakap saya, you boleh try. Kalau siapa yang tengah cuba, you boleh try. Masa you compare, you tengok dengan you tak tengok, you relax, you tengok video anak, you tengok gambar, berborak dengan kawan orang sebelah ke, kan. So amount tu lagi banyak. I see. Sebab dia tak stress tau. Bila you tengok, okay, contoh kalau macam you pegang kan, kalau yang jenis pegang kan, you pegang 2 ke pegang 1 kan, duk tengok. Berapa keluar? 1, 2, 3, 4 macam tu. Dia ganggu untuk melancarkan pengeluaran susu tu. Okay. So better jangan tengok. Jangan tengok So biar let it flow naturally, betul. macam tu. Browse lah gambar anak-anak ke video ke apa-apa semua. Betul. So okay, kita dah cakap pasal peralatan, equipment, kita dah cakap pasal penyimpanan susu, kita dah cakap pasal preparation untuk susu, kita dah cakap pasal memberi susu perahan, tips macam mana kat pengasuh, and then kita dah minta tanya tips dekat bos macam mana. Betul. So kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh drop di kita orang punya komen bawah ni, ataupun korang boleh je email kita orang. Nanti kita orang akan jawabkan untuk korang. So kita orang dah sampai ke penghujung, which is tambahan sikit. Tambahan. Okay. So kalau kat tempat kerja tu, macam mana nak maintainkan penghasilan susu tu, make sure kena pump setiap 3 jam. Jadual. Okay. Jangan tunggu breast penuh baru nak pump. Bukan ke kalau breast tu penuh, pengeluaran kita akan dapat banyak. Okay. Memang mula-mula you akan, bila you pump, you nampak banyak permulaan. Tapi sebenarnya bila you simpan breast jadi penuh lama, so dia akan keluarkan satu hormon juga yang menyekat untuk penghasilan susu. Sebabnya dia kata macam hormon tu hormon jahat sikit lah. Dia sekat pengeluaran susu tu sebab tak ada demand. You tak keluarkan, maksudnya tak ada demand, so tak ada supply. So susu tak hasil. So maknanya jangan tunggu breast penuh untuk mendapatkan banyak hasil dia. Tapi yang sebenarnya yang betul adalah kita kena dapat demand yang konsisten. Konsisten 3 jam. Okay. So tengok ada soalan tak? So okay. Hi. Okay, saya dapat soalan daripada Facebook ya, Puan Fasiha. Saya ada soalan, susu ibu macam mana nak kenal kalau dah basi? Kadang-kadang saya bau and tengok tekstur sama je lepas 1 jam panaskan. Tapi lepas susu frozen pula berbau. Baby tak suka. Saya ibu pada Ali, terbaik Nursery Abisena. Right, Puan Fasiha, thank you soalan. Kita akan jawab. Okay. Sebenarnya baby, ada setengah baby dia macam fussy sikit. So saya bagi tahu. Okay. Ada setengah baby dia tak suka susu beku. Kalau susu yang you beku, you dah cairkan, dia tak suka, maknanya dia nak fresh milk. Kalau you tak perlu fresh milk sangat pun tak apa. I mean like you perah, jangan simpan kat beku. You simpan kat bawah. Chillers tu. Okay. You boleh tahan 3 ke 5 hari. Sebab betul. Dia rasa dia lain sikit kalau you bekukan dengan you tak bekukan.
Oh lain. Ya, sebab tu ada setengah baby dia tak suka susu. Lagi-lagi kalau susu yang lama. Contohnya sebab kita nak buat, kita nak storage. stok tu untuk ke tempat kerja. Betul. Tapi kita mestilah menggunakan yang tempoh, susu tempoh yang lama tu dulu. Betul. Oh, dia nak yang fresh milk. Betul. So itu kadang-kadang kita tak ada pilihan lah. So kalau dia tak suka susu yang lama, susu yang beku, then you kena simpan susu dekat chiller yang dia boleh guna 3 ke 5 hari tu, and then bagi kat dia. Boleh cuba try yang tu. Kita try dulu, tapi kita kena on the storage punya tu kita a bit susah sikit lah kot. Sebab kita nak kena dalam tempoh within 3 hingga 5 hari je, sebab kita simpan dalam chiller tu kan, sister kan? Betul. Okay, so kita tengok lagi soalan tak? Soalan korang boleh drop tahu soalan. Dekat Instagram boleh, dekat Facebook pun boleh. So soalan. Tapi kalau aku macam saya kata tak sempat nak hantarkan soalan, you guys can always DM us dekat Facebook ataupun ni. So sister, kita dah habis sejam dah ni popek kan. So ada tak tips yang daripada sister sendiri untuk kepada ibu di luar sana yang baru dapat cahaya mata, nak kembali ke bekerja? Alright. So pada mami-mami kat luar sana, tahniah sebab berjaya melahirkan anak, and then telah menempuh alam breastfeeding, which is very hard, very challenging, but it's worth it. Percaya cakap saya, walaupun rasa penat sikit, tapi untuk jangka masa panjang tu sangat berbaloi. So tahniah, and then sekarang kena bersedia untuk pergi ke kerja. Yes. So macam tadi saya ulang balik, so kena mindset, kena tenang, jangan sedih-sedih. Alright, nanti kan susu tu ganggu pula kan. And then bila dah start masuk kerja tu, kena tanamkan azam. Nak breastfeed anak 2 tahun. Kena cakap dengan bos juga. Bos, saya nak breastfeed 2 tahun tau, bos support saya. Kawan-kawan kawan-kawan support, okay. And then yakin diri boleh buat. InsyaAllah. Okay, alright. Okay, so ada tak soalan? Kita tengok ada tak soalan. Warren. Tengok lagi soalan. Instagram. Cadangan untuk susu dari freezer yang dah tak boleh guna ataupun expired. So ada cadangan tak? Kita dah masuk conclusion dah tadi tau. So kita kembali balik. Okay, last question tau. Aisyah, thank you Aisyah. Okay, alright. Let's say lah macam susu banyak, tapi tak boleh nak habiskan. Dah tempoh. Dah habis 3 bulan dan 6 bulan, ada lagi. Apa yang kita boleh buat? Alright, okay. Ni kena rajin sikit lah. Okay. Susu tu tak payah buang. Boleh buat cookies. Buat cookies, letak susu tu. Lepas tu you makan. You makan. Bukan you jual ke orang lain tau. You makan. Kalau anak macam contoh, macam kalau anak yang dah besar kan. Yes, dah boleh makan solid. Boleh makan, dia boleh bagi. You boleh campurkan juga dalam cookies tu makanan. tahan lama juga. Kan? Dia boleh orang kata sebab benda tu daripada badan kita juga kan. Dari apa kita makan juga. So bila kita buat cookies, boleh. dari baby yang start solid kan. Boleh. And then cookies tu pun kalau you buat, boleh cari banyak Resipi dalam Google semua. Okay. Sambil kat tempat kerja tu, tengah pam-pam tu nak relax, makanlah cookies tu. Alright. Actually boleh cari kat Google pun you boleh cari. Actually ada banyak lagi idea lain yang boleh buat dengan susu. Kalau rasa sayang sangat nak buang. Kalau kita penat Okay, so thank you guys. Dah sejam lebih kita bersiaran. So insyaAllah next next episode lepas ni kita akan cakap mengenai postnatal juga, tapi topik yang berbeza. Jangan lupa stay tune dengan kita. Kalau insyaAllah ada soalan apa yang tak dijawab oleh kami, boleh, you can always DM us Abisina Women Children Special Hospital, dan juga Instagram kami Abisina Women and Children Special Hospital. So insyaAllah nantikan kita orang punya next topik berkenaan postnatal juga, topik yang berbeza berkenaan postnatal. So ada apa-apa soalan boleh DM kami dan kami akan reply as soon as possible. Okay, thank you Sister Suriana untuk input yang sangat berguna for mothers yang akan kembali bekerja selepas pantang. You did a great job, Mami. So insyaAllah next episode kita akan bersama lagi postnatal talk. Bye.